Jadikan kemiskinan sebagai motivasi, jadikan kekayaan sebagai inspirasi. Itu merupakan satu kata-kata daripada usahawan kita yang sekarang berada di studio kita. Untuk siapa kongsikan. Encik Muhammad Azlan Al-Amin di sini untuk kongsikan rahsia pengutip sampah jadi usahawan. Selamat pagi, selamat datang. Okey, dah jadi usahawan. Ini cerita betul bukan drama Bukan drama. Memang kisah yang dialami sendiri oleh tuan Reality. Waktu susah jadi pengutip sampah, waktu kita tidak menghina mana-mana kejaya sebagai pengutip sampah ataupun apa. Tapi waktu susah waktu tu sampai tahap mana kalau boleh kita gambarkan waktu itu? Okey, terima kasih. Waktu saya kecil dulu, saya punya bilangan adik-beradik ni ramai. Okey. Asalnya 21 orang si ibu dan seayah. Tapi adik saya dah meninggal 5 orang, jadi ada dalam 16 orang sekarang. Saya yang ke-6. Jadi dengan bilangan keluarga yang ramai ni, memang kami diuji dengan kemiskinan. Jadi daripada kemiskinan itulah yang akhirnya berjaya membentuk jiwa saya untuk mengubah haluan hidup ini agar lebih berjaya daripada sebelumnya. Saya ingat dulu sewaktu berkongsi pengalaman kemiskinan. Saya ingat dulu kita menumpang duduk di atas tanah yang ihsan orang je lah. Okey, dulu sewaktu kita kecil. Lepas tu saya ingat bila kita bersekolah, yuran sekolah pun tak mampu dibayar. Biasanya cikgu-cikgu dengan kerjasama PIBG, dia orang macam membantu kita melunasi yuran sekolah kita dan saya dan adik-beradik saya. Jadi kita nak kaitkan bagaimana dengan saya mengubah kehidupan saya. Okey. The turning point. Turning point dia. Yang ini masanya untuk berjaya untuk berubah. Jadi kemiskinan menjadikan saya terpaksa berfikir bagaimana untuk nak ubah hidup ini. Jadi saya kena menjadi lebih matang daripada usia yang sebenarnya. So daripada kecil saya fikir bagaimana untuk saya bangkit membantu keluarga saya. Selepas daripada SPM pada tahun 2004, selepas daripada SPM, waktu tu saya terpaksa mencari kerja untuk nak membantu keluarga. Tak ada kerja, jadi saya terpaksa bekerja sebagai pengutip sampah. Itu dia punya cerita dia. Jadi saya bekerja sebagai pengutip sampah di kem TUDM, Tentera Udara Diraja Malaysia dekat Gong Kedak di Pasir Putih. Okey. Jadi sebenarnya sewaktu saya bekerja itulah ada sesuatu yang menyentuh hati saya dan menjadi titik perubahan bagaimana saya betul-betul bermula keluar daripada kempopong kemiskinan dan sekarang cuba mendaki untuk mencari kejayaan. Alhamdulillah. Okey. Saya ingat waktu saya bekerja sebagai pengutip sampah dulu. Satu hari saya balik rumah. Saya tengok ibu saya menangis. Saya kata, kenapa ibu saya menangis? Rupa-rupanya bila dia ambil baju uniform yang saya pakai untuk bekerja tu, dia nak basuh, dia nak bersihkan, ada ulat-ulat sampah yang saya angkat. Waktu saya angkat sampah tu, dia masuk dalam baju saya semua sebab sampah. Jadi ibu saya mungkin dia rasa sedih sangat. Bukan dia menganggap pekerjaan sebagai pengutip sampah itu hina, tak. Tapi pekerjaan itu terlalu bawah lah, terlalu biasa. Okey. Jadi dia rasa sedih. Bila saya tengok air mata mak saya tu, saya rasa bersalah sangat. Saya rasa sangat bersalah. Saya fikir macam mana sekalipun saya kena tebus kembali air mata ibu ni dengan menghadiahkan diri saya dan keluarga dengan kejayaan. Jadi saya cuba tanam jagung selepas tu. Bila saya tanam jagung, tapi ribut melanda. Bila ribut melanda, semua jagung saya 13 ekar tu musnah. Bila musnah, saya balik jumpa dengan mak. Saya beritahu mak, saya perlu keluar daripada rumah ni untuk mencari satu kehidupan baru. Waktu tu usia saya 24 tahun. 20-an Ada lebih kurang dalam 20-an lah. Okey. Jadi waktu tu juga saya sempat belajar di sebuah kolej, tapi saya ambil keputusan untuk berhenti daripada kolej dan saya keluar daripada rumah. Saya keluar tu dengan duit RM30.
RM1.30. Mak saya bekalkan kira saya. selai sepinggang. Selai sepinggang. Mak saya bekalkan saya dengan RM1.30. Itu je ada. Saya boleh beli roti sepotong dan saya boleh beli air mineral botol kecil satu. Lepas itu saya pergi jumpa dengan cikgu-cikgu saya yang pernah mengajar saya dulu. Saya minta cikgu tu bagi saya peluang untuk bekerja. Jadi ada seorang cikgu tu dia bagi saya peluang untuk bekerja sebagai ejen jualan tanah. Okey. Awalnya dia nak bagi saya gaji, tapi saya bagi tahu saya tak nak terima gaji. Sebab kalau dia bagi saya gaji, saya cakap saya akan selesa. Buat kerja ke tak buat kerja ke, kerja sikit ke kerja banyak ke, saya akan selesa. So saya beritahu bagi saya komisen. Bagi saya komisen, daripada komisen ini saya akan bersemangat untuk nak dapatkan yang lebih baik, dan yang lebih baik. Jadi hari pertama saya bekerja tu alhamdulillah saya dapat jual dalam 2 lot tanah. Dapat dalam 4,000 dan saya bersedekah separuh daripada pendapatan saya tu untuk orang miskin yang nak sambung belajar. Jadi saya nak kaitkan di sini bagaimana juga kuasa sedekah tu membuatkan rezeki saya menjadi lebih murah, rezeki saya menjadi lebih banyak dan saya rasa diberkati. Akhir sekali daripada saya bersedekah 2,000 tu, saya pakai 2,000, saya bersedekah 2,000, dalam tempoh sebulan selepas tu saya dapat lagi dalam 18,000 komisen. Jadi saya ambil lagi separuh untuk saya baiki rumah mak ayah saya, repair untuk kehidupan yang lebih baik lah. Yang selesa sikit. Bila saya berbakti pada keluarga dan mak ayah saya, dalam tempoh 6 bulan, tiba-tiba saya dapat komisen jualan tanah tu lebih kurang dalam 500,000. Perkara ini berlaku dalam tahun 2010. Jadi di situ kehidupan saya dah berubah 360 darjah dah. Jadi alhamdulillah bagaimana dulu dengan RM1.30 dengan RM1.30 saya keluar daripada kompon-kompon kemiskinan, saya menceburi bidang harta tanah sampai sekarang. Saya rasa saya berbangga dengan kejayaan saya dan itu sebab kenapa buku ini diterbitkan oleh seorang penulis daripada kuis, daripada kolej kuis. Dia seorang pensyarah. Dia tulis buku ni. Dia tulis buku yang bertajuk Rahsia Pengutip Sampah Jadi Jutawan ni. Ini adalah realiti kisah benar. Realiti kisah benar yang saya alami, yang saya lalui sendiri. Jadi dalam buku ni saya berkongsi semua. Saya berkongsi semua rahsia bagaimana saya bermula, rahsia bagaimana saya mencuburi bidang perniagaan, bagaimana saya mengatasi cabaran dalam kehidupan saya, semuanya diabadikan dalam buku ini. Jadi saya ingat buku ini boleh didapatkan di pasaran kedai-kedai buku, okey, atau hubungi nombor yang tertera. Okey. Tadi bercakap pasal dah berjaya. Pasti kalau berjaya ni macam-macam halangan yang dilalui, dihadapi. Apa pegangan yang dipegang oleh Encik Azlan itu sendiri? Okey, cabaran adalah perlu bagi saya. Saya tak pernah menganggap masalah tu sebagai satu benda yang menghalang saya. Tapi saya anggap masalah ialah satu pendorong untuk saya mencipta peluang daripada masalah itu. Sebab itu kita tak boleh lari daripada masalah. Masalah hadir untuk diatasi dan saya sendiri menganggap masalah sebagai kertas peperiksaan untuk saya jawab tepat ataupun tidak. Okey. Daripada kita mengeluh apalah nasib saya miskin, saya tak sama dengan orang lain dan sebagainya, tapi usaha itu penting. Dan dibukukan di sini The Amazing of Sedekah. Tidak kira berapa nilai yang kita ada, tapi itu satu tindakan yang akan melipatkan gandakan lagi rezeki kepada kita. Kepada mereka yang mungkin ketika ini menonton yang mengalami fasa yang sangat sukar ketika ini, mungkin Tuan boleh berikan sesuatu kepada mereka. Okey. Kepada mereka di luar sana, saya yakin setiap daripada kita akan pernah diuji, baik kemiskinan, baik kegagalan, kesedihan ataupun sebagainya. Okey. Jadi kita kena menjadikan ujian dalam hidup ini, kita kena jadikan ujian itu sebagai satu tarbiyah untuk kita tingkatkan kehidupan kita, tingkatkan motivasi kita untuk kita menjadi seorang
yang lebih baik daripada sebelumnya dan kita kena jadikan ujian itu sebagai satu tangga untuk kita mendaki supaya hari esok lebih baik daripada hari ini. Betul. Tak boleh menjadikan satu ujian sebagai benda yang akan memundurkan kita ke belakang. Jadikan sebagai ujian kesusahan, kesukaran, kegagalan sebagai satu titik permulaan kita berubah pergi ke depan untuk kehidupan yang lebih baik dan berjaya. Dan kerana ada setengah orang tu bila dia kata kerja kutip sampah ni satu kerja yang macam takkan ke mana, takkan berkembang. Tapi sebenarnya kalau kita cuba dan usaha, insya-Allah kita akan berjaya satu hari nanti. InsyaAllah. Dia mesti dia macam tu. Sebenarnya dia tak kira apa kerja yang kita buat saja, yang penting kita istiqamah dan kita sungguh-sungguh kita akan berjaya. InsyaAllah. Setiap masalah itu adalah satu peluang kepada kita. Bagaimana kita melihatnya dan juga bantuan daripada mereka-mereka di sekeliling kita itu yang menyokong dan mendukung kita. Baik, untuk ketahui kisah lebih lanjut mungkin kita boleh dapatkan buku ini, Rahsia Pengutip Sampah Menjadi Hartawan, yang menceburi sebagai ejen hartanah waktu itu selepas mengalami banyak kesusahan berasal daripada keluarga yang dalam peringkat kemiskinan dan sebagainya. Ketika ini kehidupannya sudah pun berubah dan membantu mereka-mereka yang memerlukan. Okey, baik. Terima kasih sekali lagi Encik Omar Azlan Alamin di atas perkongsian.